Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak sampaikan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Irwan untuk memudahkan cerita. Irwan adalah seorang penggemar kisah seram. Tak kisahlah sama ada filem ke, video klip, YouTube channel yang berunsurkan seram, paranormal investigator, tim-tim paranormal yang pergi ke tempat-tempat yang terbengkalai ni, urban explorer, semuanya Irwan tengok. Apa-apa saja yang berunsurkan seram, pasti Irwan tengok. Perkara ni berlaku selepas Irwan menonton satu dokumentari. Dokumentari daripada negara Thailand. Dokumentari itu mengisahkan tentang seorang bomoh. Bomoh Siam. Adalah seorang pengacara ni. Pengacara rancangan lah. Rancangan dokumentari itu. Pengacara tu berserta dengan kru rakaman pergi ke rumah bomoh tu sendiri. Dia orang pergi temu ramah bomoh tu. Dokumentari tu bertujuan untuk nak tahulah macam mana bomoh ni bekerja. Macam mana bomoh ni tolong orang, apa rahsia bomoh ni. Dia orang nak tahu macam mana cara bomoh ni sihir orang ke tolong orang, macam tu lah. Dokumentari tu memang bahasa Thailand. Cuma dia ada subtitle lah dekat bawah. Sebab tu lah Irwan boleh tengok, boleh faham apa yang dia orang cakapkan dalam dokumentari tu. Irwan kata dokumentari ni sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Masa mula-mula dokumentari ni dimulakan, ada satu disclaimer, satu reminder yang mengatakan jika anda nak tonton video ni, pastikan anda tidak menggunakan speaker. Sebaliknya, gunakanlah earphone. Jika anda enggan menggunakan earphone, lebih baik anda batalkan niat untuk menonton video ini. Macam itulah kata reminder tu ataupun disclaimer tu. Jadi bila Irwan tengok reminder tu, disclaimer tu, Irwan fikir mungkin benda ni sekadar nak menakut-nakutkan penonton je lah. Sebab sebelum ni memang dah banyak kali Irwan menonton video-video seram macam ni. Dan kebanyakannya hanya mengarut saja. Dia cakap macam tu sebagai gimmick lah, untuk menambahkan perisa, menjadikan satu-satu rancangan tu lebih takut, lebih menakutkan. Jadi Irwan buat tak tahu je. Irwan tak endahkan disclaimer tu. Irwan terus menonton video dokumentari tu. Kata Irwan, bomoh yang ada dalam rancangan dokumentari ni adalah seorang bomoh yang hebat di Thailand. Jadi kenapa bomoh ni dianggap hebat? Sebabnya bomoh ni dah tolong ramai orang. Pengacara dokumentari ni adalah menemu ramah bomoh ni. Dia tanyalah, apa rahsia yang membolehkan bomoh ni membantu orang ramai macam tu? Jadi bomoh ni bagi tahulah apa sebenarnya yang ada dalam rumah dia. Sebenarnya dekat rumah bomoh ni, dalam rumah bomoh ni ada kubur. Kubur perempuan yang hamil mati dibunuh. Bomoh tu kata sebab ada kubur ni lah yang membuatkan dia mudah nak bantu orang. Bukan benda yang elok lah, maknanya benda yang tak elok lah. Macam yang kita biasa dengar lah. Biasanya kalau orang nak buat benda-benda kurafat, benda-benda syirik macam ni, dia akan pergi cari kubur-kubur macam ni. Kubur orang mati dibunuh. Tak tahulah kenapa. Tapi yang bomoh ni cakap, kalau orang tu mati dibunuh, dia tak berapa power lagi. Lebih kuat kalau orang tu perempuan, dia mati dibunuh ketika dia sedang mengandung. Maknanya dalam perut dia tu ada bayi. Bomoh tu cakap benda ni jadi lebih kuat sebab ada 2 keadaan dekat situ. Ada 2 nyawa yang dah mati. Satu nyawa yang dah melihat dunia. Satu lagi nyawa masih lagi belum keluar. Belum lagi berpindah ke alam dunia. Macam itulah kata bomoh tu. Disebabkan ada kubur ni lah yang membuatkan bomoh ni boleh tolong ramai orang. Ada macam-macam permintaan. Orang datang jumpa dia. Ada yang nak datang berubat, ada yang nak jadi muda, ada yang nak buat ilmu pengasih, ada yang nak jadi kaya. Bila bomoh tu cakap pasal kaya, nak minta jadi kaya, pengacara tu tanya bomoh tu. Pengacara tu tanya, kalau encik boleh buatkan orang jadi kaya, kenapa encik tak minta untuk diri encik sendiri? Maknanya buatkan diri encik kaya, lebih kaya daripada orang lain. Lepas tu bomoh tu cakap, keinginan manusia ni, setiap manusia tak sama.
Ada yang nak jadi kuat. Nak jadi kuat lebih daripada keinginan dia nak jadi kaya. Ada yang nak jadi cantik. Dia nak jadi cantik lebih daripada keinginan dia untuk dapat duit yang banyak. Macam tu juga dengan saya, kata bomoh tu. Saya tak nak duit yang banyak. Saya tak ingin pun macam tu. Yang saya nak orang anggap saya ni dewa. Macam itulah kata bomoh tu. Kemudiannya, pengacara tu minta bomoh ni supaya tunjukkan cara-cara macam mana nak buat upacara, nak bantu orang, nak buat pemujaan apa semualah. Bomoh tu pun tunjukkanlah cara-cara macam mana dia nak buat pemujaan. Yang pertama sekali, dia akan pergi dekat depan kubur tu. Kubur perempuan mati dibunuh. Perempuan hamil mati dibunuh. Dia duduk bersila dekat situ sambil membaca mentera. Memang lamalah dia baca mentera tu. Tak tahulah apa benda dia sebut. Lepas tu dia capai, sambil-sambil dia baca mentera tu, dia capai satu tengkorak manusia. Dia pegang dekat sebelah tangan. Lepas tu lagi sebelah tangan dia ni ambil sebatang kayu. Dia ketuk tengkorak manusia tu menggunakan kayu tu. Dia ketuk-ketuk sambil dia baca mentera. Masa bomoh tu sedang baca mentera dalam video dokumentari tu, tiba-tiba keluar sekali lagi reminder ataupun peringatan yang mengatakan, jika anda tidak menggunakan earphone, jika anda menggunakan speaker menonton video ini, sila matikan video ini. Disarankan supaya berhenti menonton video ini. Macam tu lah lebih kurang. Tapi Irwan macam biasalah. Bila dia tengok reminder macam tu, peringatan macam tu, dia tak endahkan. Sebab Irwan dah banyak kali menonton video macam ni. Selama ni dia tak pernah ikut pun apa-apa reminder. Dan tak ada apa-apa benda berlaku pun. Jadi Irwan pun tak pedulikan lah pasal reminder tu. Irwan terus menonton video tu sampai habis. Durasi video tu lebih kurang 45 minit macam tu lah. Bila dah habis tonton video tu, Irwan pun dah mengantuk. Dia pun tidur. Malam tu tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Semuanya macam biasa je. Malam pertama okey, malam kedua, malam ketiga, sampailah malam keempat. Semuanya okey. Tapi pada malam kelima, mula berlaku satu gangguan. Gangguan pertama berlaku semasa Irwan tidur. Irwan dah tidur malam yang kelima tu. Dalam bilik Irwan gelap. Dia hanya pasang lampu tidur aja di atas meja dia. Tiba-tiba Irwan terjaga. Sebab dia dengar bunyi bising dalam bilik dia. Bunyi seolah-olah ada satu benda terhempas. Berulang-ulang kali. Bunyi macam pintu. Bila Irwan tengok, rupanya almari dia yang berbunyi. Almari baju dalam bilik Irwan ni, dia menggunakan pintu sliding door. Irwan sangat-sangat terkejut sebab dia nampak pintu almari dia ni, pintu sliding door ni terbuka tertutup banyak-banyak kali. Macam ada orang main pintu almari tu. Sebab itulah bunyi bising. Bila dah nampak macam tu, Irwan cepat-cepat bangun terus pergi buka lampu bilik dia. Bila lampu bilik Irwan dah menyala, bilik tu dah terang, barulah gangguan ni berhenti. Tapi gangguan tak habis dekat situ. Malam seterusnya, sekali lagi Irwan diganggu. Malam tu Irwan berada seorang diri di rumah. Mak ayah dia tak ada, adik-beradik dia yang lain pun tak ada dekat rumah. Tinggal dia seorang. Irwan sedang berada dalam bilik, sedang buat kerja dia. Irwan memang sibuk lah masa tu. Dia menulis, lepas tu dia type dekat laptop dia. Macam tu lah Irwan buat kerja. Sedang Irwan sibuk buat kerja tu, menulis apa semua, tiba-tiba laptop dia ni seolah-olah ada seseorang sedang type menggunakan laptop dia. Memang boleh nampak lah dia punya keyboard tu bergerak. Keyboard bergerak. Lepas tu nampak lah dekat Microsoft Word punya page tu, nampak ada huruf-huruf yang random keluar. Nombor huruf semuanya bercampur, simbol semua bercampur. Dan benda tu menaip dengan sangat laju. Sampai 5 page benda tu type. Irwan terkejut lah bila nampak benda macam tu. Irwan cepat-cepat tutup laptop dia. Tak jadi buat kerja malam tu. Macam itulah gangguan yang dialami oleh Irwan. Tapi malangnya, gangguan tak berhenti dekat situ. Gangguan ni makin berlarutan. Dan sekarang ni, benda ni dah berani mengganggu ahli keluarga Irwan yang lain. Mak Irwan pun kena, kakak Irwan pun kena. Pada satu malam, mak Irwan ni, dia nak pergi angkat kain. Dia lalu dekat depan bilik kakak Irwan. Bilik kakak Irwan masa tu memang gelap. Tak pasang lampu. Masa mak Irwan lalu depan bilik kakak Irwan, mak Irwan nampak sendiri kakak Irwan sedang berbaring di atas katil dalam bilik yang gelap tu. Memang samalah, rambut panjang, badan besar. Sebab kakak Irwan memang macam tu. Rambut panjang, badan yang besar. Jadi mak Irwan ni bersuara lah, "Kakak, oh kakak."
jomlah tolong mak angkat baju ni. Irwan masa tu sedang duduk di ruang tamu. Irwan pun menyampuk lah. Mak bercakap dengan siapa tu? Mak Irwan pun balas, ni aku bercakap dengan kakak engkau ni, tak bercakap dengan engkau pun. Irwan terkejut masa tu. Irwan pun cakap, mak, kakak mana ada, kan kakak keluar tadi. Bila mak Irwan dengar Irwan cakap macam tu, muka dia serta-merta berubah menjadi pucat. Mak Irwan baru teringat, ya tak ya, kakak dah keluar tadi. Mak Irwan berlari dekat Irwan. Dia ajak Irwan teman dia pergi jenguk bilik si kakak ni. Lepas tu Irwan dengan mak dia pergilah perlahan-lahan pergi jenguk bilik si kakak ni. Bilik tu gelap aja, kosong, tak ada siapa-siapa pun dekat dalam tu. Macam itulah gangguan yang dialami oleh mak Irwan. Beberapa malam lepas tu, kakak Irwan pula kena gangguan. Kakak Irwan ni kalau tidur, dia suka tutup semua lampu. Memang gelap terus bilik dia. Masa tu kakak Irwan baru nak tidur, baru nak terlena. Tiba-tiba kakak Irwan terdengar satu suara yang sangat menyeramkan. Macam itulah suara yang kakak Irwan dengar. Bunyi suara garau, panjang melirik. Tapi masa tu kakak Irwan tak fikir benda pelik-pelik. Kakak Irwan fikir ini mesti kerja Irwan. Irwan yang buat suara tu. Sebab bilik Irwan sebelah bilik dia. Mungkin Irwan buat suara macam tu untuk menakut-nakutkan dia. Jadi kakak Irwan pun keluar daripada bilik dia, terus meluru ke arah bilik Irwan. Dia buka pintu bilik Irwan, dia marah. Dia terus marah dekat Irwan. Masa tu mati-mati kakak Irwan ni marah Irwan. Memang dia ingat Irwan punya kerja. Kenapa buat suara macam tu, kenapa takutkan kakak, apa semualah. Irwan pula masa tu terpinga-pinga, tak faham dah kenapa kakak aku ni tiba-tiba masuk dalam bilik marah-marah aku macam ni. Tak lama lepas tu, mak Irwan pula datang ke bilik Irwan. Turut sama marah Irwan. Mak Irwan percaya cakap kakak Irwan ni. Yang Irwan ni menakut-nakutkan kakak. Bila Irwan tengok kakak dan juga mak ni dah beria marah dia, barulah Irwan bersuara, mak, kakak, bukan saya yang buat. Saya tak tahu apa-apa pun. Kakak tiba-tiba masuk dalam bilik marah-marah saya macam ni, saya tak tahu apa-apa pun. Apa dah jadi kak? Apa benda? Kenapa kak marah saya macam ni? Kakak Irwan pun ceritalah. Cerita pada Irwan dan mak Irwan apa yang dah berlaku. Macam itulah keadaan keluarga Irwan, diganggu. Semua orang kena. Irwan, mak dia, ayah dia, kakak dia, macam-macam gangguan lah. Lama jugalah diorang kena macam tu. Lebih kurang 3 bulan. Tapi bukanlah setiap hari ada gangguan. Ada masa-masa tertentu yang diorang kena. Tapi diorang bernasib baik. Sebab memang daripada dulu lagi, sebelum Irwan menonton video dokumentari tu, memang diorang dah rancang nak pindah rumah. Nak pindah ke rumah baru. Jadi selepas 3 bulan tu, diorang pun berpindah lah ke rumah baru. Tapi sebelum diorang pindah, diorang adalah buat doa selamat. Majlis doa selamat, bacaan Yasin apa semua. Dan Alhamdulillah, selepas diorang pindah ke rumah baru, dah tak ada lagi sebarang gangguan. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Farhan untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku semasa Farhan pergi ke sebuah gym. Tempat dia biasa bersenam lah. Biasanya Farhan akan pergi dekat gym ni selepas habis waktu kerja dia. Pada hari perkara ni berlaku, macam biasalah, Farhan pergi dekat gym tu, dia bersenam lah, dia workout. Lepas dah habis workout semua, Farhan terus menuju ke arah bilik persalinan. Dalam gym tu ada 2 bilik persalinan. Bilik persalinan lelaki dan sebelah lagi bilik persalinan perempuan. Dalam setiap bilik persalinan lelaki dan perempuan, masing-masing ada tandas masing-masing. Maknanya dalam bilik persalinan lelaki ada tandas lelaki. Macam itulah dengan bilik persalinan perempuan, ada tandas perempuan. Jadi macam biasalah, lepas dah habis workout, Farhan pun masuk dah dalam bilik persalinan tu. Dia tanggal baju semua, dia pergilah mandi. Dan pada masa tu memang kebanyakan orang dah balik lah, dah keluar daripada gym tu. Sedang Farhan mandi dalam bilik air, dalam bilik persalinan tu, Farhan dapat dengar suara seseorang batuk dalam bilik persalinan tu. Jadi Farhan fikir mungkin orang yang jaga gym, pekerja dekat gym tu yang masuk, ataupun ada orang lain yang masuk dalam bilik persalinan tu. Bila dah selesai mandi, Farhan pun keluar daripada bilik air. Farhan terkejut bila dia keluar. Dia tengok dekat dalam bilik persalinan lelaki tu ada seorang perempuan sedang berdiri. Perempuan tu berdiri
dalam keadaan muka dia menghadap tembok, di sebelah loker bahagian belakang. Dalam bilik persalinan tu memang ada banyak loker besi semua, tempat orang simpan barang, tempat simpan pakaian. Tempat perempuan ni berdiri di tepi loker bahagian belakang. Lepas tu dekat tengah ada satu deret lagi. Lepas tu yang terakhir, barisan loker terakhir adalah di tembok betul-betul dekat tepi bilik air. Bila Farhan dah nampak perempuan tu, dia pun bercakap lah, Kak, Kak dah salah masuk bilik ni. Bilik persalinan perempuan dekat sebelah. Ini bilik persalinan lelaki. Tapi bila Farhan cakap macam tu, tak ada sebarang respon daripada perempuan tu. Perempuan tu masih lagi berdiri tegak, menghadap tembok dalam bilik persalinan tu. Jadi tak apalah, Farhan pun pakai baju dia, ambil beg dia semua. Lepas tu dah ready lah nak keluar daripada bilik persalinan tu. Bila Farhan tengok semula ke arah di mana perempuan tadi berdiri, perempuan yang menghadap tembok tadi, perempuan tu dah tak ada. Jadi Farhan fikir mungkin perempuan tu dah keluar. Jadi tak apalah, Farhan pun keluar daripada tempat bilik persalinan tu. Bila Farhan keluar, Farhan terkejut sebab gym tu dah gelap. Tak ada sebiji lampu pun dipasang. Yang ada hanyalah lampu emergency saja dekat pintu utama. Rupanya semua orang dah keluar. Sekali dengan pekerja, semua dah keluar. Mungkin dia orang lupa Farhan ada dalam bilik air tadi. Farhan mula jadi panik. Dia lupa pasal perempuan tadi yang ada dalam bilik persalinan lelaki tadi. Farhan mula berjalan ke arah pintu utama. Dia tengok memang dah terkunci. Dekat luar pintu boleh nampak lah ada grill besi tu. Memang dah tertutup sampai ke bawah. Maknanya Farhan memang dah betul-betul terkunci dalam gym tu. Farhan mula berfikir, apa yang dia nak buat? Nak call siapa? Nak minta tolong siapa? Lepas tu Farhan terfikir, dia pun pergi dekat kaunter gym, dicarilah mana-mana nombor yang ada dekat kawasan kaunter tu. Farhan pun mula cari, ada tak nombor telefon siapa-siapa. Jumpalah nombor telefon pengawal keselamatan. Farhan pun cubalah call. Lepas tu dapatlah bercakap dengan pengawal tu. Farhan pun ceritalah apa benda yang dah berlaku semua. Dia terkunci dekat dalam gym apa semua. Tak lama lepas tu datanglah pengawal keselamatan tu. Dipendekkan cerita, Farhan berjayalah keluar daripada gym tu pada malam tu. Keesokan harinya, Farhan datang lagi dekat gym tu. Macam biasalah, Farhan ni sebenarnya adalah regular customer dekat gym tu. Pekerja gym tu pun dah kenal Farhan ni. Farhan pun mulalah bercerita apa yang berlaku pada dia semalam. Dia cerita semualah. Dia mandi dengar orang batuk. Lepas tu nampak ada perempuan berdiri dalam bilik persalinan lelaki. Lepas tu Farhan pun cakap lah dia terkunci apa semua. Bila Farhan cerita macam tu, penjaga gym macam terkejut. Muka dia tu macam terkejut. Sebabnya penjaga gym tu cakap dia nampak Farhan dah keluar. Dah bawa baju, dah bawa beg semua, keluar daripada gym tu. Sebab itulah dia tutup lampu semua dan dia kunci gym tu. Sebab dia nampak Farhan memang dah keluar. Lepas tu penjaga gym tu menambah lagi. Katanya penjaga gym ni, perempuan yang Farhan nampak dalam bilik persalinan lelaki tu, berdiri menghadap tembok tu, bukan manusia, benda lain. Sebab penjaga gym ni pun pernah terserempak beberapa kali dengan jelmaan perempuan tu. Perempuan yang menghadap dinding dalam bilik persalinan lelaki. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Johan untuk memudahkan cerita. Johan menghidap satu penyakit. Dia ada sakit kepala. Menghidap sakit kepala yang sangat teruk. Memang dah lama lah Johan menghidap sakit ni. Sampai semua orang dekat tempat kerja dia tahu pasal sakit Johan ni. Johan dah banyak kali pergi klinik, jumpa doktor. Doktor cakap sakit kepala Johan ni hanyalah migrain biasa saja. Dia bagilah ubat tahan sakit apa semua. Tapi macam biasalah, Johan makanlah banyak mana sekalipun, ubat tahan sakit jenis apa sekalipun, sakit kepala dia hanya hilang sekejap aja. Lepas tu akan datang balik. Kadang-kadang tu langsung tak hilang sakit. Macam itulah keadaan Johan. Sakit dia berpanjangan. Sampailah satu hari, ada seorang pakcik ni dekat tempat kerja Johan. Dia kenal lah Johan. Dia pun bercakap dengan Johan. Dia tanya, macam mana sakit kepala engkau tu? Tak baik-baik lagi ke sampai sekarang? Johan pun cakap, macam itulah pakcik, nasib saya, sakit kepala ni memang tak pernah hilang. Lepas tu pakcik tu pun cakap, Johan, mai sini sekejap. Mai dekat pakcik, hulurkan tangan. Biar pakcik tengok apa benda yang tak kena dengan kamu ni. Bila pakcik tu cakap macam tu, Johan rasa pelik jugalah. Sebab dia sakit kepala, bukannya sakit tangan.
Tapi tak apalah, Johan pun duduk. Dia hulurkan tangan dia pada pakcik tu. Pakcik tu pun mula mengurut tangan Johan. Dia urut macam tu. Tiba-tiba dia tarik tangan dia. Tarik macam tu. Pakcik tu nampak macam terkejut. Johan pun tanyalah, kenapa pakcik? Pakcik tu pun cakap, kamu rasa tak tadi? Pakcik rasa macam ada kejutan elektrik dekat tangan kamu. Johan pun cakap lah, tak adalah, saya tak rasa apa pun. Lepas tu pakcik tu pun cakap, macam ni lah pakcik nasihat kamu. Sakit kepala kamu ni, pakcik rasa bukan sakit kepala biasa. Ada benda lain yang dah ganggu kamu. Jadi lebih baik kamu pergi cari orang yang pakar pasal perkara-perkara macam ni. Benda ni pakcik rasa ada kaitan dengan makhluk halus. Bila Johan dah dengar pakcik tu cakap macam tu, baru terlintas dekat fikiran dia, memang ada kebarangkalian sakit kepala dia ni disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Jadi Johan pun berterima kasih pada pakcik tu. Bila Johan dah balik rumah, Johan pun mulalah cari, berusaha mencari siapa-siapa yang tahu, boleh ikhtiarkan pasal perkara macam ni. Dipendekkan cerita, lebih kurang 3-4 hari lepas tu, Johan pun jumpalah dengan seorang pakar perubatan alternatif. Dia bukan doktor, bukannya pakar kesihatan ke apa. Dia pakar perubatan alternatif. Maknanya pakar berkaitan dengan perkara-perkara paranormal, perkara-perkara berkaitan makhluk halus. Jadi Johan pun pergilah jumpa dengan pakcik ni. Pakar ni suruh panggil dia pakcik. Johan mula bercerita kepada pakcik ni pasal masalah yang dia hadapi, sakit kepala tu lah. Bila pakcik ni dah dengar masalah Johan, pakcik ni pun minta izin untuk mula mengubat. Johan pun izinkan. Johan perhati aja gerak-geri pakcik ni. Pakcik ni dia ambil sirih, dia masukkan dalam mulut dia, dia kunyah. Lepas tu pakcik ni suruh Johan selak baju dekat bahagian belakang. Pakcik tu mula tepuk bahagian belakang badan Johan sambil sembuhkan sirih yang dikunyah tadi. Lepas tu dekat bahagian depan pula, pakcik tu sembuhkan sirih. Dah selesai sembuh sirih tu, pakcik tu suruh Johan bangun. Lepas tu berjalan ke satu arah. Johan pun ikutlah arahan pakcik ni. Johan bangun, dia berjalanlah perlahan-lahan menuju ke arah yang pakcik tu tunjuk. Beberapa langkah lepas tu, pakcik tu pun panggil semula Johan, suruh datang ke arah dia. Bila Johan dah patah balik, dah berada di depan pakcik tu tanya Johan, kamu nak tengok tak apa benda yang membuatkan kamu ni sakit kepala daripada dulu? Johan berasa pelik dengan soalan pakcik ni. Boleh tengok ke punca sakit kepala ni? Johan pun mengangguk lah. Boleh juga pakcik. Tunjuk dekat saya, apa punca yang menyebabkan saya sakit kepala daripada dulu? Bila Johan dah cakap macam tu, pakcik ni pun ambil lah sebekas air. Dalam air tu, Johan tengok ada banyak bunga dekat dalam. Tak pastilah bunga apa, tapi bercampur lah jenis bunga tu. Lepas tu, pakcik ni ambil tangan Johan, dia letak dalam air. Kemudian disuruh Johan sapukan muka Johan sendiri menggunakan air tu. Johan pun buatlah macam mana yang pakcik ni suruh. Masa Johan sapukan muka dengan air yang ada bunga tu, Johan dapat dengar pakcik ni membaca sesuatu. Bila dah selesai, pakcik tu suruh Johan buka mata. Johan pun celiklah mata. Tengok ke arah depan dia, cuma nampak pakcik tu je. Tak ada nampak apa-apa yang pelik pun. Masa itulah pakcik tu bercakap, kalau kamu nak tengok apa yang menyebabkan kamu sakit kepala, toleh ke belakang. Johan tanpa berfikir panjang terus toleh ke belakang. Bila Johan toleh, Johan terkejut. Dekat belakang Johan ada 2 orang perempuan yang sedang berdiri berambut panjang dengan muka yang sangat hodoh. Tapi muka perempuan ni seiras. Sama aja dua ni muka dia, seolah-olah kembar. Bila Johan nampak aja benda ni, Johan cepat-cepat panding semula ke depan. Tutup mata dia. Johan pun mulalah bercakap pada pakcik tu, pakcik apa ni? Saya datang sini bukan nak tengok hantu. Saya nak ubat kepala saya ni. Nak minta tolong pakcik, tolong ubatkan sakit kepala. Bukan nak tengok hantu. Lepas tu pakcik tu pula cakap, kan pakcik dah tanya kamu tadi. Pakcik tanya, kamu nak tengok tak benda yang membuatkan kamu sakit kepala? Kamu cakap nak tengok. Pakcik pun tunjuklah pada kamu. Benda itulah yang membuatkan kamu sakit kepala. Bila Johan dengar pakcik tu cakap macam tu, Johan pun tanya, pakcik, tolonglah halau benda ni. Pakcik tu pun jawab, insya-Allah boleh. Tapi kamu kena faham, benda ni dia macam lalat. Lalat kalau dia hurung sesuatu, kita boleh halau. Tapi nanti tak lama dia datang balik. Macam itulah keadaannya.
Kalau kamu betul-betul nak halau benda ni, kamu kena amalkan sendiri. Satu amalan yang baik. Apa yang kamu boleh buat sekarang ni, nanti kamu balik, kamu ambil wudu. Ambil air semayang, kamu jagalah wudu tu, jangan bagi batal. Sebab makhluk ni, makhluk yang kamu nampak tu, yang kembar tu, dia akan ganggu kamu masa kamu tak ada wudu, masa kamu dalam keadaan yang berhadas. Jadi sebab itulah kamu kena selalu berada dalam keadaan yang berwudu. Lagi elok kalau kamu tak tinggalkan solat. Jangan sesekali tinggalkan solat. Solat yang fardu. Kamu kena sentiasa ingat, setiap kali kamu batal wudu, benda ni akan datang balik pada kamu. Jadi cepat-cepatlah ambil wudu semula setiap kali terbatal. Dipendekkan cerita, selepas jumpa pakcik tu, Johan dia amalkan macam mana yang pakcik tu cakap. Dia sentiasa ambil wudu, setiap kali batal dia akan ambil semula wudu. Dan alhamdulillah sekarang ni amalan tu dah lekat pada dia. Amalan mengambil wudu dan tak tinggalkan solat. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.